Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullah, usikum wa nafsi bitaqwallah la'allakum tuflihun. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benar takwa. Di antara lorong takwa yang Allah sediakan untuk kita, iaitulah lorong berpuasa. Tetapi bagaimana dengan pelaksanaan puasa kita pada kali ini? Adakah kita dapat melakukannya dengan cara yang terbaik sebagaimana yang dikehendaki oleh syarak? Atau kita sekadar menahan lapar dan dahaga tapi tak dapat meraih pahala yang besar yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla? Pada hari ini, Jumaat 27 Ramadan 1443, bersamaan dengan 29 April 2022, kita akan bincangkan tajuk muhasabah amalan di penghujung Ramadan dan juga bayar zakat harta berkat. Para jemaah sekalian, hari ini 27 Ramadan. Bermakna kita hanya depan kita ada 3 malam je lagi. 28, 29, 30. Untuk kita di sini. Orang di Mekah hari ini sudah 28. Jadi masa yang kita lalui sebanyak 27 hari ini, apa yang kita rasa? Ada setengah orang bila mari 10 akhir ini duk sibuk mencari tanda Lailatul Qadar. Kata di para ulama, la tabhasu Lailatul Qadri bil alamat walakinnah bil ibadat. Mu jangan duk sibuk gak cari Lailatul Qadar dengan tanda-tanda dia. Malam ni hujan, malam ni ada bintang, malam ni tak ada bulan. Pagi esoknya cahaya matahari sinarannya tidaklah orang panggil panas sangat. Kita duk sibuk dengan benda tu. Sepatutnya kita mencari Lailatul Qadar dengan amalan kita. Maka perjalanan kita bersama dengan Ramadan telah kita lalui 27 hari. Maka cuba kita menilai balik sejauh mana amalan, ketaatan dan kebajikan telah kita lakukan demi meraih limpahan rahmat, nafahatur rahman dan keampunan Tuhan. Adakah ibadat puasa, salat, bacaan Quran, sedekah dan sebagainya dapat mendekatkan kita kepada Allah Azza wa Jalla? Maka kalau kita rasa kemanisannya, kita falyahmadillah, hendaklah kita puji Allah Azza wa Jalla. Dan kita pun tahu bahawa masa itu berjalan. Setiap masa, setiap saat dia akan pergi. Masa yang berlalu dia tak boleh hundur ke belakang. Tak boleh nak ulang balik, tak boleh. Maka satu kerugian besar andainya kita bertemu dengan Ramadan sebagaimana doa kita di awal dulu, wa ballighna Ramadan wa sallimna li Ramadan, sampaikan kami ke Ramadan, Allah kabul, alhamdulillah. Namun Ramadan dibiarkan berlalu tanpa kita bersungguh-sungguh merebut segala ganjaran yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ibadat puasa yang dilakukan hanya sekadar menahan diri daripada makan, minum. Perkara-perkara yang membatalkan puasa yang zahirnya, sedangkan lidah menitip masih lagi mengeluarkan kata-kata nista. Tangan masih lagi sibuk menulis ayat-ayat cercaan dan hinaan. Duduk share benda-benda yang mengarut, khurafat, tak masuk akal di media sosial. Mata masih lagi melihat kemaksiatan. Bahkan kehidupan seharian hanya memikirkan perkara-perkara keduniaan tanpa sedetik pun bermuhasabah. Adakah sudah bersedia dengan bekalan yang cukup bagi menghadapi saat kematian yang pasti tiba? Kita tak tahu bila tarikh mati. Salah seorang daripada jemaah kita yang istiqamah dengan qiyamul lail, bila kita ada tahajud sini, adalah dia. 2 malam lepas dia solat tahajud di sini. Tengah hari itu kita dimaklumkan saudara kita telah kembali ke rahmatullah. Kita kata lajunya dunia. Sebab itulah kata orang, hari ini kita solat jenazah, mungkin besok orang salat jenazah kita. Masa berputar begitu laju. Maka dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, rubba shaim laisa lahu min siyamihi ila ju'. Berapa ramai orang yang berpuasa tetapi tidak dapat mendapat sesuatu dari puasanya selain daripada lapar. Wa rubba qaim laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar. Berapa ramai pula orang yang berdiri pada waktu malam tapi boleh berjaga malam, dari sudut pahalanya tidak dapat sebagaimana yang dia sepatutnya. Hadzal hadis akhrajahu an-Nasa'i wa Ibnu Majah bi sanadin hasan. Kita mengatakan, kenapa jadi lagu ni? Kenapa jadi sedemikian? Jawab dianya, kita berpuasa tapi kita tidak jaga SOP. Ini bahasa musim Covid ni. Kita tak jaga SOP bagaimana untuk nak menjaga pahala-pahala puasa kita supaya tidak hilang. Maka dengan sebab itu kita banyak kerugian. Kita juga bangun malam berdiri tapi kita juga menghilangkan pahala. Mungkin dengan sebab kita suka sangat duk tayang-tayangkan, malam ni bertahajud di masjid sekian, alhamdulillah saya baru sudah solat tarawih dengan imam Masjid Haram, air mata masih belum kering lagi, selfie depan Kaabah. Kita kata ini sebenarnya di antara mekanisme untuk meruntuhkan pahala kita sendiri. Para jemaah sekalian, hati-hati di zaman perangkap syaitan melalui media sosial ini cukup berbahaya. Maka pada hari-hari yang terakhir Ramadan ini, marilah kita bermuhasabah untuk memperbaiki niat dan kesungguhan kita melakukan ibadat dan amal soleh. Sekiranya rasa cinta melakukan ibadat semakin bertambah, makin akhir Ramadan makin kuat kita dengan puasanya, dengan tadarus, pergi solat malam, solat tarawih, tak lari tengah jalan. Tuan-tuan mungkin masih ingat pesanan kita dalam akhir khutbah minggu lepas. Saya letak tajuk, jangan sampai menyesal dalam kubur. Masihkah ingat? Kalau ingat, alhamdulillah. Kalau tak ingat, saya peringatkan. Nabi SAW lalu di tepi kubur, baru dikebumikan, Nabi tanya SAW. Hadis ni dah diberi oleh Abu Hurairah. Nabi tanya, kubur siapa ni? Dia kata, baru ditanam. Rasulullah SAW bagi tahu, raka'atan khafifatan. 2 rakaat yang ringkas, yang kamu rasa macam tak bernilai besar pun. Sikit sangat ya, solat tarawih aja. Tapi sangat bernilai bagi orang dalam kubur ini daripada dunia yang kamu miliki sekarang. Maka saya mengatakan sekali lagi, tuan-tuan dan puan-puan, jangan sampai menyesal dalam kubur. Wallahi, kita semua akan menyesal apabila mati. Kita tengok ustaz duk kempen, jangan lari tengah jalan, solat tarawih sampai sudah, lari juga dia.
Maka menyesal sekarang, jangan menyesal dalam kubur. Menyesal dalam kubur nak balik tak boleh dah. Tak usah dalam kubur. Waktu kita hidup ni, sekarang ni kita sihat walafiat, boleh pergi masjid. Bila kita sakit, terlantar di atas tilam, di hospital ke di rumah kita, pada waktu itu pun kita sudah menyesal. Silapnya aku tak banyak ibadat. Rugi, tapi masih lagi mulut kita masih lagi boleh beristighfar walaupun body tak boleh bergerak. Tapi bila sudah masuk dalam kubur, apa yang kita nak buat? Nak balik tak ada siapa nak pikul. Nak keluar, bumi telah ditimbus. Hanya kita akan menyesal seorang diri dengan penyesalan yang tidak berguna. Ambillah kata-kata ini, letak dalam hati masing-masing. Kalau tak mau berubah sekarang di akhir Ramadan ini, kita nak berubah bila? Agak-agak. Sekiranya masih ada rasa malas dan jemu beribadat, malas lagi melakukan amal soleh, maka segeralah kita bertaubat dan berusahalah memperbaiki setiap kelemahan dan kesilapan sebelum berakhirnya Ramadan melabuhkan tirainya. Sedar kita bahawa kita tidak mampu memastikan kita akan bertemu lagi dengan Ramadan pada tahun yang akan datang. Walaupun kita selalu berdoa, Allahumma a'id alaina Ramadana awaman adidah. Ya Allah, rezekikan kami bertemu lagi Ramadan pada tahun-tahun yang akan datang, tapi jaminannya tidak ada. Karena itu pernah dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tabarani, hadis Jibril, hadis berbagai-bagai riwayat, ada kata Nabi naik mimbar, dia kata amin. Salah satu daripada poin yang disebut, iaitulah man adraka syahra Ramadan famata falam yughfarlah. Siapa yang sempat hidup sampai bulan Ramadan tapi dia mati, dia tidak mendapat keampunan Allah Azza wa Jalla, fa'udkhilan nar fa'ab'adahu Allah. Dia dicampak ke dalam neraka wal iyazubillah, maka Allah Taala jauhkan dia daripada segala rahmat Allah. Maka kata di para pengkaji ahli motivasi, kata Ramadan umpama sebuah cermin yang membolehkan kita melihat dan menilai kembali diri kita. Sepanjang 20 hari telah berlalu, bagaimana kita dengan Al-Quranul Karim? Baca ke tak baca lagi? Allah, beli dah tu Quran tu, buka dah lagi, subhanallah. Bila nak buka Quran, tunggu orang lain mari buka. Bila dia mati, orang lain mari buka. Mari tulis baca Quran ke dia. Jangan tunggu sampai itu, sekarang kita buka. Maka kita kena tengok, kita dapat mengukur tahap pencapaian sama ada dari aspek ibadat, akhlak kita, keimanan, ketakwaan. Ibadat puasa akan bermakna apabila ia menghasilkan takwa dalam diri seorang insan. Kerana itu di kesempatan ini, marilah kita mencontohi Nabi SAW yang sangat tekun melakukan amal ibadat pada hari-hari terakhir Ramadan. Walaupun baginda Nabi SAW telah dijamin sebagai ahli syurga yang akan mendiami syurga yang tertinggi di sisi Allah Azza wa Jalla, tapi dia solat sampai bengkak kaki. Maka dengan itu pastikan kita dapat istiqamah, mengimarahkan masjid dan surau, mendirikan solat fardu secara berjamaah, solatut tarawih, qiyamul lail. Ni ada orang ada sibuk pula. Mana ada qiyamul lail? Nabi, zaman Nabi je tu. Nabi solat tarawih je. Kita kata tak usah duduk menyebut banyak lah. Bulan Ramadan, Nabi kita SAW solat, dia tak panggil tarawih zaman tu. Salatul qiyam, qiyam Ramadan. Pernah Nabi kita solat sampai dekat dengan subuh. Kita yang tak mampu ni, kita berhenti pukul 10, pukul 11, kita balik rehat seketika, pukul 3 mari balik. Macam kita sambung cerita kita tu. Jadi bagaimana kita bersedekah, bagaimana kita dengan semua kerja-kerja ibadat yang Allah Ta'ala sediakan,
jalan-jalan untuk menyampaikan la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa? Adakah kita telah mengambil lorong ini, langkah-langkah yang sepatutnya, atau masih lagi leka kita mengatakan Allahul Musta'an, Allah lah kita minta pertolongan. Para jemaah sekalian, kita akan bertemu dengan hari raya 2-3 hari lagi, insya-Allah. Kata insya-Allah. Belum tentu umur kita sampai 72 jam lagi, tak tahu lagi sampai ke tidak. Tapi kita mengharapkan kita sampai dan bertemu lagi dengan Ramadan yang akan datang. Karena itu setiap cita-cita kita, harapan kita kena letak insya-Allah. Kebetulan pula 2 tahun kita ber-PKP, tak boleh nak berkumpul dengan keluarga, anak beranak. Maka tahun ni alhamdulillah nampaknya kebanjiran keluarga yang duduk jauh-jauh akan balik bertemu dengan keluarga. Kita mengatakan alhamdulillah. Kita doakan supaya mereka selamat dalam perjalanan, bermusafir dengan baik, dapat kembali semula ke tempat masing-masing dengan selamat. Amin ya rabbal alamin. Maka banyaklah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla supaya kita sentiasa ingat kepada Allah Azza wa Jalla dalam perjalanan. Tadi ada orang hantar di Facebook, dia bagus juga. Dia kata tuannya duduk jalan naik kereta nak balik ni, kalau kena jam banyak-banyak, jangan duduk dengar lagu saja, dengarlah ceramah. Dia pun ambil link ceramah kuliah Abu Anas letak kat situ. Kita kata jazahullahu khairah. Ambil peluang, ulang kaji balik hukum puasa, adab-adab berhari raya. Banyaknya alat-alat yang ada sekarang ni, selain daripada kita duduk masa kita berjalan begitu saja. Baik kita ambil peluang untuk menambahkan ilmu, kefahaman kita. Alhamdulillah. Dunia sekarang ni banyak memberi ruang dan peluang kepada kita untuk menimba ilmu. Bermula daripada PKP dulu, kita buka kelas online, mengaji Al-Quran pagi-pagi. Kita kata alhamdulillah peluang itu ada. Karena itulah saya bergurau dengan para jemaah yang kata tak pandai baca Quran. Kita kata tuan-tuan hati-hati bercakap, hati-hati bercakap. Dulu kalau kata tak pandai baca Quran, mungkin malaikat boleh terima. Tapi sekarang ni kalau kata saya tak erti baca Quran, nanti dia tunjuk pen boleh baca Quran, mu tak boleh baca. Benar kita. Takkanlah pen lebih cerdik daripada kita, para jemaah sekalian. Ini satu perkara yang cukup malang kalau kita tak mendampingkan diri dengan Al-Quranul Karim. Kesimpulan daripada khutbah awal ini, para jemaah sekalian, sebagai renungan kita bersama. Yang pertama, nilaikan sejauh mana amalan ketaatan dan kebajikan telah kita lakukan sepanjang Ramadan demi meraih limpahan rahmat ataupun nafahatir rahman dan keampunan maghfirah daripada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, bermuhasabah untuk memperbaiki niat dan kesungguhan kita melakukan ibadat dan amal soleh, serta binalah semangat untuk terus beristiqamah mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala walaupun dengan sekecil-kecil amalan, tapi adwamuha, tapi berterusan. Alhamdulillah. Tuan-tuan boleh tengok dalam tempat risalah yang kita keluar tu, salah satu daripada tajuk istiqamah selepas ibadat yang besar, haji dan Ramadan. Boleh ambil risalah tu, ada doa-doa istiqamah, mudah-mudahan membantu kita insya-Allah untuk terus beristiqamah. Yang ketiga, contohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat tekun melakukan ibadat di hari-hari terakhir Ramadan. Syadda mi'zarahu, kata orang ikat kain dia, kuat sekali beribadat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita contohi Nabi dengan mengimarahkan masjid dan surau, mendirikan solat fardu secara berjamaah, solat tarawih bersama imam tak lari-lari sampai sudah, solat qiyamul tahajud, di mana tempat yang ada tahajud di situ kita wujud, membaca Al-Quran, berzikir, bermunajat, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dan bersedekah. Mudah-mudahan kita dapat meraih sifat at-taqwa yang telah digariskan oleh Allah Azza wa Jalla. A'udzubillahi minasyaitanirrajim.
walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari keredaan kami, benar-benar akan kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah bersama dengan orang yang muhsinin, yang melakukan kebaikan. Mana kalau kita bersungguh cari jalan, insya-Allah kita akan dapat. Sebab itulah kata para pendakwah, siapa yang berusaha untuk mencari hidayatul irsyad, mencari bimbingan, mencari garis panduan, mencari ilmu, insya-Allah kita akan dapat hidayatul taufik, mendapat hidayah taufik daripada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullah. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Di antara tanggungjawab di akhir Ramadan, apabila masuknya malam hari raya, maghrib akhir Ramadan, satu lagi tanggungjawab yang kita kena tunaikan, iaitulah menunaikan zakat fitrah. Zakat fitrah ini adalah merupakan zakat body, zakat tubuh kita. Tak kira orang itu miskin ke kaya, dia tak ada nisab. Oh, saya miskin ustaz, macam nak bayar zakat? Awak ada makanan untuk esok, untuk hari raya? Ada. Untuk malam tu? Ada. Kena bayar zakat. Itu je skill dia. Enggak kita ni kalau miskin-miskin kita pun, banyak juga duit tu. Cuma tidak, orang panggil tak banyak sangat je. Duit tu ada. Jadi zakat ni, ana buat analogi perbandingan, kita kata zakat fitrah ni macam rotek kereta. Selagi kereta tu nak jalan atas jalan raya, buruk setara mana pun, kena bayar cukai jalan. Selagi kita ni hidup atas dunia ni, kita kena bayar zakat fitrah. Jadi alhamdulillah, pihak kerajaan seluruh Malaysia lah telah mempermudahkan urusan zakat fitrah ini. Kan? Di mana-mana je, di masjid-masjid mukim, masjid qaryah, masjid daerah, semuanya ada amil zakat yang menunggu kita untuk membayar zakat. Dan kita bukan hanya zakat fitrah saja, satu lagi zakat yang besar yang kita kena ambil perhatian, iaitulah zakat harta. Zakat harta yang mesti ditunaikan, sama ada harta simpanan, harta perniagaan, saham-saham, zakat ternakan, kalau cukup nisab, dia panggil ada nisab dia. Maka wajib kita kena bayar, jangan tak bayar zakat. Bila bayar zakat, maka ketika itulah harta menjadi berkat. Sebab itu dia kata bayar zakat, hidup berkat. Untuk maklumat kita para jemaah sekalian, bagi negeri Kelantan, tahun 1443 ini, nisab zakat sebanyak 20,366. Anda ingat dalam khutbah tahun lepas saya buat bandingan negeri-negeri. Sedikit perbezaan kerana harga emas dan cara kira. Yang penting bagi kitanya, untuk orang negeri Kelantan ni, 20,366 terkumpul duit dia, tak kira di mana. Contohnya kita kata 5,000 dalam bank ni, 5,000 lagi dalam bank lain, 5,000 lagi dalam manalah, di bawah bantar dia ke. Mana bila kita terkumpul 20,366 ringgit selama setahun, daripada Ramadan tahun lepas sampai lah ni, maka wajib dia kena keluar zakat. Dia kata duk pecah-pecah tu, tak kira pecah.
Awak letak dalam bantal ke, letak dalam cerana ke, apa ni, pergi tanam dalam pokok buluh ke, letak dalam beg. Yang penting kita kena jamak semua, termasuk yang duduk di tabung haji. Ini ada jemaah keliru, dia tabung haji dah bayar zakat, betul. Tapi waktu kita nak kira, kita kena jamak semua yang ada. Kemudian kita tolaklah yang tabung haji dah keluar tu. Itu kena hubungi pegawai zakat biar cara-cara nak kira. Jadi tuan-tuan kena ingat, dia ingat bahawa bayar zakat ni orang simpan duit 200,000 baru kena zakat lah. Kita yang 20,000 ni dalam masa setahun kena zakat. Ayah-ayah, ibu, cuba tengok dalam buku-buku tabungan anak-anak. Kita ni kadang-kadang kita simpan, kita buat tabung anak, letak dalam bank. Kalau cukup 20,000 kena bayar zakat. Budak, anak yatim pun kena bayar zakat. Kalau harta dia lebih. Kerana itu saya mengatakan anak yatim bukan syarat. Salah satu daripada asnah zakat anak yatim. Anak yatim yang miskin. Kalau anak yatim yang banyak harta, dia pula kena keluar zakat. Jadi kita kena hati-hati para jemaah sekalian. Dalam masalah zakat, jangan payah-payah. Jadi alhamdulillah sistem zakat. Untuk negeri kita ni, negeri lain pun dia punya PPZ dia banyak dah sistem. Ada boleh bayar online lah, e-zakat lah, macam-macam ada. Kita mengatakan tuan-tuan jangan beralasan untuk tidak bayar zakat. Kerana zakat itu salah satu daripada rukun Islam. Rukun Islam. Jadi kita bayar. Kita ni jangan duduk bakhil sangat dengan Allah Azza wa Jalla. Jangan duduk kira sangat. Kadang-kadang, zakat saya tahun ni 5,000 ya. Ya, kita bayar. Kalau kita bayar lebih, tak ada masalah. Bayar kurang tu kita takut. Yang kurang tu ditakuti. Sebab dosa tu dosa besar. Kalau kita bayar lebih, tak apa. Maka para jemaah sekalian, berhati-hatilah kita dengan harta-harta yang dimiliki. Cuba semak balik semula. Harta-harta yang kamu ada, adakah sudah dizakat atau tidak? Kalau tak pandai, cuba tanya ustaz-ustaz yang berdekatan. Harta saya ni macam ni gini-gini, kena zakat ke tidak? Jadi adalah benda-benda yang tidak zakat. Macam rumah kita, tak kena zakat. Kereta yang kita pakai. Tapi kalau kereta sudah jadi bahan perniagaan, lain. Jadi kena belajarlah bab zakat ni kerana dia rukun Islam. Kerana itulah pihak majlis beberapa kali setahun keluarkan khutbah tentang zakat. Supaya kita hidup berkat, insya-Allah. Yang pentingnya yang terdekat ini zakat fitrah kena bayar. Ni orang duk tular dalam media sosial ni. Ada pandangan yang mengatakan zakat dalam mazhab Syafi'i, zakat fitrah ni kena bayar dengan makanan, dengan qut. Tak boleh bayar dengan qimah, dengan nilai. Kita kata ginilah. Isu-isu macam ni kita serahlah kepada Majlis Fatwa Negeri yang memutuskan untuk nak ambil barang ke ataupun ambil nilaian. Kalau mereka dah terima nilaian, bayar je lah. Mereka bertanggungjawab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kita selesaikan tanggungjawab kita untuk menunaikan kewajipan kita sebagai setiap Muslim, iaitulah menunaikan zakat fitrah dan juga zakat-zakat yang lain. Jadi para jemaah sekalian, pada hari Jumaat dan hari-hari yang lain, perbanyakkanlah selawat ke atas Nabi SAW kerana perintah Allah dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allah